Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusri Belani dari Empat Islam ingin membentangkan tentang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut kajian kitab yang dikaji oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Balah, syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syirik ini terbahagi kepada dua. Contoh yang pertama ialah syirik khafi, syirik yang tersembunyi yang boleh menyebabkan hilangnya pahala. Contoh riya, ujub, takabur. Dan yang kedua ialah syirik jali. Syirik jali ialah melakukan syirik secara terang-terangan. Contoh menyembah patung, menyembah matahari dan bulan. Maklumat yang lebih lanjut bagi syirik khafi ialah syirik yang kecil dan tersembunyi yang menyebabkan hilang atau luputnya pahala seseorang. Syirik itu banyak berkaitan dengan perbuatan riak di dalam beramal atau melakukan sesuatu perkara. Perbuatan syirik ini adalah haram dan sangat berbahaya kerana ia membatalkan iman seseorang. Orang yang mengamalkan yang perbuatan itu dengan sendirinya menafikan kekuasaan Allah SWT, dan yang terakhir ialah masyarakat menjadi bimbang dan seterusnya terikut-ikut kepada pantang larang. Bagi syirik jali pula, syirik ini ialah syirik yang terang, nyata dan besar yang boleh menyebabkan seseorang itu dianggap jatuh ke tahap kufur. Contoh amalan syirik jali ini ialah menyembah patung dan berhala, menyembah bulan atau matahari, mengaku Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini seperti kita mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengaku yang ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini dipetik dari surah Az-Zumar ayat yang ke-39 ayat 65. Dan maksudnya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mensyirikkan Allah, nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ingin saya mengulangkan kembali yang syirik ini ialah dosa besar kerana ia adalah perbuatan menyekutukan Allah, dan orang yang melakukannya disebut musyrik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fazrin, dan hari ini kita akan belajar apa itu sihir. Sihir ialah ilmu berkaitan perbuatan halus melalui pertolongan makhluk gaib bertujuan memudaratkan atau mengelirukan orang lain. Antara contoh sihir ialah sihir perceraian, disesuaikan terutamanya kepada pasangan suami isteri. Yang kedua adalah sihir penghalang nikah, biasanya lebih kerap berlaku daripada ain daripada sihir. Dan yang ketiga adalah sihir pendarahan, disesuaikan terutamanya kepada pasangan suami dan isteri. Terdapat pelbagai lagi jenis sihir. Hukuman bagi tukang sihir adalah hukuman mati. Azab yang akan diterima di neraka kelak adalah sangat dahsyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan subtopik tentang membunuh yang tergolong dalam dosa-dosa besar. Membunuh ialah perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang. Antara contoh membunuh ialah menembak dengan senjata api. To complete your training, Menikam dengan pisau. Atau meletakkan racun di dalam makanan atau minuman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. yang bermaksud
Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab siksa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk makan riba pendidikan Islam tingkatan 4. Riba bermaksud pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran, barangan dan hutang piutang. Contoh riba ialah hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Antara kesan daripada riba ialah yang pertama, mengakibatkan penindasan antara satu sama lain. Yang kedua, melumpuhkan ekonomi umat Islam. Dalil bagi riba ialah firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat ke-278. Spektrum ilmu, firman Allah SWT yang bermaksud, maka jika kamu tidak melakukan perintah tinggalkan riba itu, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu ialah pokok asal harta kamu. Kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Surah Al-Baqarah ayat ke-279. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan subtopik hindari dosa-dosa besar, iaitu memakan harta anak yatim. Maksud memakan harta anak yatim ialah menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh, membelanjakan untuk kegunaan peribadi pemegang amanah secara berlebih-lebihan. Contoh yang kedua pula ialah menyalahgunakan harta anak yatim ke arah maksiat. Kesan menggunakan harta anak yatim secara haram ialah mengakibatkan penindasan terhadap anak yatim dan menjejaskan hubungan kekeluargaan antara pemegang amanah dan anak yatim. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 10. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Rasulullah SAW pernah juga bersabda, diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad Al-As'adi berkata, maksudnya, aku dan memelihara anak yatim di dalam syurga seperti ini, sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, dan baginda merenggangkan antara kedua-duanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang akan saya bentang pada hari ini ialah lari daripada medan perang, pendidikan agama Islam tingkatan 4. Maksud lari daripada medan perang ialah meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh. Contoh lari daripada medan perang ialah yang pertama, melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi serangan musuh. Yang kedua, enggan mempertahankan negara apabila diarahkan. Kesan daripada medan perang ialah yang pertama, keselamatan umat Islam dan negara terancam. Seterusnya, negara terdedah kepada penjajahan dan juga campur tangan asing. Dalil bagi lari daripada medan perang ialah firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang kafir yang memerangi kamu, maka janganlah kamu berundur. Surah Al-Anfal ayat 15. Spektrum ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, berbahagialah seorang hamba yang memacu tali kuda perangnya di jalan Allah, kusut rambutnya dan berdebu kakinya. Riwayat Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang menuduh perempuan beriman berzina. Ini ialah contoh ayat Al-Quran berkenaan tuduhan zina. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik
dan lengah lagi beriman berbuat zina. Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Surah An-Nur ayat 23. Qazaf. Qazaf dari segi bahasa seperti melontar sesuatu, sama ada dengan batu atau seumpamanya. Manakala dari segi istilah syarak ialah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya. Adapun melemparkan tuduhan-tuduhan yang lain daripada zina dan menafikan keturunan seperti melemparkan tuduhan kufur, mencuri, minum arak dan sebagainya, termasuk mencercah, memaki hamun yang bertujuan untuk menghina, maka pesalah-pesalah yang tersebut tidak dikenakan hukuman had tetapi dikenakan hukuman takzir. Sumber-sumber hukum mengenai qazaf. Melemparkan tuduhan zina yang tidak berasas adalah diharamkan oleh syarak berasaskan pada nas-nas Al-Quran dan Al-Sunnah, di antaranya firman Allah Ta'ala. Maksudnya, dan mereka yang melemparkan tuduhan palsu berzina ke atas perempuan-perempuan yang suci, bersih, kemudian tidak membawa 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh dengan 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan merekalah orang-orang fasik. Rukun kesalahan qazaf. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahawa qazaf ialah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik-baik dan suci atau menafikan dia daripada keturunannya. Maka dengan pengertian itu bolehlah dirumuskan bahawa rukun-rukun bagi kesalahan qazaf sehingga kesalahannya dikenakan hukuman had itu ada 3. Pertama, menuduh zina atau menafikan keturunan. Kedua, syarat-syarat yang membuat tuduhan dan yang dilemparkan tuduhan. Ketiga, adanya qasad, niat sengaja. Hukuman kepada pesalah qazaf. Ada 2 hukuman bagi kesalahan qazaf. 1. Dera sebanyak 80 kali jika pesalah-pesalahnya seseorang yang merdeka, dan 40 kali dera jika ia seorang hamba, mengikut pendapat kebanyakan ulama. Tidak diterima. Yang kedua, tidak diterima kesaksiannya dan dianggap sebagai seseorang yang fasik, bersumberkan kepada nas Al-Quran. Sekian, terima kasih.